Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muliakan Tuan Pengurusi Majlis, muliakan yang dikasihi Fadil Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz, Mantan Ketua Agama Istana Negara, merangkap enam kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah atau singkatannya Kota Raja Ipoh Perak, yang berusaha Tuan Pengurusi Masjid dan seluruh ahli-ahli dan kuasa, Tuan Pegawai Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, khususnya Tuan Guru, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat, para tamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah kita merapatkan sedikit-sedikit kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, kita dapat berhimpun dengan izin Allah dan sama-sama kita berniat iktikaf dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Taala berkati pertemuan kita, agar kita semua pada malam ini diberikan ganjaran amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Nah, sama-sama kita buka majlis ini dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
Pertama-tama sekali yang kita muliakan saudara pengacara majlis, yang kita muliakan Al-Fadil Al-Ustaz Azhan Ishaq selaku pengasas dan mudir Komplek Tarbiyah Raudatul Jannah di Taman Miru Ipoh, Perak. Yang kita muliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Taman Temeloh Jaya. Yang kita muliakan asbabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan imam, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang saya anggap sebagai tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam ini merupakan tetamu Allah. Karena Allah sendiri yang undang kita, Allah sendiri yang panggil kita, Allah sendiri yang menggerakkan hati kita untuk datang dan duduk dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang dianggap raudatan min riyadil jannah. Kita sedang berada dalam salah sebuah taman di antara taman-taman syurga Allah. Berbahagialah tuan-tuan. Yang penting di atas kepala kita sekarang ini sedang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Para malaikat berebut-rebut untuk mengepakkan sayap, menaungi kita dengan penuh rahmah dan barakah. Dan insyaAllah sepanjang kita duduk dalam majlis ini, selama itulah kita akan mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bagi mengenang kembali, mengimbau kembali peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku di bulan Rejab, bulan Allah. Allah pilih bulan Rejab, itu bulan dia. Bulan Rejab merupakan bulan Allah. Allah merencanakan satu peristiwa, iaitu Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa untuk menguji kekuatan iman, untuk menguji kekuatan akidah. Bagi mereka yang tidak kuat iman, bagi mereka yang kurang akidahnya, mereka tidak percaya peristiwa Isra' Mi'raj. Bahkan di antara mereka ada yang murtad. Hari ini tuan-tuan, bila cakap Isra' Mi'raj, kita kena percaya. Macam mana pun kita kena percaya. Kita percaya bukan dengan kekuatan akal, tapi kita percaya dengan kekuatan akidah. Kita percaya dengan kekuatan iman. Kerana walaupun Isra' Mi'raj akal tak boleh terima, tetapi iman boleh terima. Nak menunjuk kepada kita tentang kekuasaan Allah, di mana Allah boleh buat, Allah boleh buat apa sahaja walaupun akal kata mustahil. Inilah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, kalau kita nak fikir secara Isra' Mi'raj, memang akal tak boleh terima. Sebab Nabi dibawa dalam 3 destinasi dalam pengambaran Isra' dan Mi'raj. Walaupun kebanyakan ustaz sebut 2 saja, tapi saya kata Nabi dibawa mengembara ke 3 destinasi. Yang pertama, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dibawa berjalan, diperjalankan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah, di Baitul Maqdis. Itu satu, jarak yang begitu jauh. Lepas tu Nabi dibawa Mi'raj, yang tadi itu Isra'. Isra' ialah perjalanan di muka bumi, dan Mi'raj perjalanan menembusi ruang-ruang angkasa, naik sampai langit yang ke-7. Sampai langit yang ke-7 ya Allah sebut dalam firman-Nya, wa huwa bil ufuqil a'la. Sampai langit yang 7, ufuk yang tinggi. Di situ Jibril berhenti, Burak berhenti, Nabi turun daripada Burak. Tiba-tiba Nabi seorang dibawa ke destinasi yang ketiga, iaitu ke Sidratil Muntaha. Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Sadaqallahul azim. Ketika dia berada di ufuk yang tinggi, yaitu langit yang ketujuh, summa kemudian kata Allah, dana fatadalla, dia seorang di bawah. Digunakan perkataan singular, mufrad. Dana fatadalla, tanpa menaiki burak, tanpa temani Jibril, dia seorang di bawah. Summa kemudian kata Allah, dana fatadalla, fakana pun mufrad singular, adalah ia, fakana qaba qausaini aw adna, dibawa menghampiri Allah. Dan ketika dia hampir dengan Allah, ketika itulah Allah wahyukan kepadanya apa yang telah diwahyukan. Ini tuan-tuan Isra Mi'raj. Kalau nak fikir secara logik akal, saya rasa mampu akal tak boleh terima. Sebab pertama, Nabi pergi Isra Mi'raj naik apa? Naik apa? Tak tahu. Naik Mercedes ya? Ya. Nabi naik apa? Burak tu apa dia? Burak sejenis binatang yang dicipta khas oleh Allah SWT. Burak memang tak ada di dunia ini, tetapi dicipta khas untuk penggambaraan Isra dan Mi'raj sahaja, bukan untuk tujuan lain. Kalau burak itu memang ada di dunia, tentulah masa Nabi hijrah, Allah hantar balik burak, naik burak pergi ke Madinah, habis cerita. Burak tak ada. Nabi kata burak itu, kata Nabi, al-buraqu asghar minal baghal wa akbar minal hamir. Burak jenis binatang yang kecil sikit daripada baghal. Tahu baghal pada orang Melayu, marah warna baghal. Mak panah tak faham. Baghal sejenis binatang yang diperanakkan antara keldai dan kuda. Sama ada bapak kuda mak keldai, atau bapak keldai mak kuda, maka akhir beranaklah anak nama dia baghal. Dan burak ini kecil sikit daripada baghal, tapi besar sikit daripada keldai. Dinaiki Nabi dan Jibril, naik sampai langit tujuh. Mana nak cerita burak tu laju. Kalau burak tu laju, windscreen pun tak ada. Pergi sampai langit tujuh, tak pakai oksigen, tak pakai topi keledar, tak pakai telepenggang keledar. Macam mana Nabi pergi naik? Tak logik, tak logik. Sebab itulah tuan-tuan, Isra Mi'raj bukan benda boleh fikir logik akal. Baru-baru ni Amerika buat satu kenyataan. Amerika ada buat satu kenyataan. Mereka sudah siap sedia satu roket. Amerika telah menyediakan satu roket yang laju untuk membawa angkasawan mereka untuk mendarat di bintang Marikh. Dah buat kenyataan dah. Roket yang mereka buat ni laju, akan membawa angkasawan Amerika nak pergi ke bintang Marikh, dan dijangka sampai ke bintang Marikh selama 6 bulan. 6 bulan baru sampai bintang Marikh. Bintang Marikh di mana? Bintang Marikh di mana? Buka Al-Quran. Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, ila akhir ayat. Yang bermaksud, kami hiaskan di bawah langit dunia tu, langit pertama tu, kami hiaskan di bawah langit pertama ni lampu-lampu yang bergemerlapan cahaya. Apa arti? Ijma' ulama tafsir kata maksudnya matahari, bulan, bintang, semua cakrawala ini berada di bawah langit yang pertama. Berarti bintang Marikh juga berada di bawah langit yang
Tamam. Tiba-tiba Amerika nak pergi bintang Marikh dengan roket yang laju. 6 bulan baru sampai. Tiba-tiba Nabi dibawa naik bukan langit pertama, langit ke-7. Terus lagi ke Sidratil Muntaha, tak tahu berapa jauh. Balik ke bumi semula dalam masa 6 jam. Boleh berlaku? Boleh berlaku? Kalau akal kata mampu, tak boleh berlaku. Sebab itulah hari ini ustaz-ustaz duk cerita Isra' Mi'raj, nak meyakinkan orang ramai, dia bawa cerita semut naik lori. La ilaha illallah. Saya kata tak boleh cerita lah. Ada ustaz-ustaz duk cerita semut daripada Kuala Perlis tu. Semut daripada Kuala Perlis duduk dalam tung ikan. Orang angkat tung ikan naik lori bawa tung ikan pergi ke Johor Bahru. Pergi hantar ikan Johor Bahru, bawa balik tung ke Perlis. Sehari semalam sampai balik Kuala Perlis. Semut berkeluar cerita kawan dia, aku orang tadi pergi Johor Bahru. Duk cerita semut naik lori buat apa, tak payahlah. Dia. Maka sebab itulah tuan-tuan, Isra' Mi'raj satu peristiwa nak menguji kekuatan iman kita. Percaya tak? Jadi dia saja. Tapi ada cerita semut naik lori lagi dah. Tuan-tuan percaya tak? Percaya dan akalkan dengan iman? Kita percaya dengan iman. Kita percaya Allah akan berkuasa. Sebab itulah bila Allah nak cerita Isra' Mi'raj, Allah sebut firman-Nya, Subhanallazi asra bi'abdi. Subhanallah. Maha suci Allah. Ulama-ulama kata, kalau Allah nak cerita pasal Isra' Mi'raj, Allah guna Subhanallazi, maknanya untuk kita hari ini bila berlaku benda yang pelik-pelik, benda yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh, yang luar biasa, kita kena terima dengan Subhanallah. Hari ini tak mustahil tuan, akan berlaku benda pelik-pelik, akan berlaku benda yang ganjil, yang aneh. Maka ketika itu kita kata apa? Subhanallah. Contoh kadang-kadang kita nampak tu di langit, tiba-tiba awan boleh berbentuk kalimah Allah. Ada pernah berlaku tak? Pelik tak? Subhanallah. Ada seorang potong kayu balak, boleh potong kayu balak, tengah-tengah balak nampak kalimah Allah. Pelik tak? Subhanallah. Apa yang pelik, yang menakjubkan, mengherankan, kita kena kata Subhanallah. Itu makna Isra' Mi'raj. Bagi contoh, saya nak tanya tuan-tuan, dah maaf ya, soalan cepu mas. Kalau tuan-tuan berjalan di jalan raya, tuan-tuan terpandang seorang perempuan yang cantik, lawa, apa rasa tuan-tuan? Apa rasa? Saya tanya apa rasa? Tak nak rasa apa? Bohong. Maksud saya, kalau kita terpandang seorang perempuan yang cantik, lawa, hati kita kena kata Subhanallah. Kenapa kata Subhanallah? Kita puji Allah, kerana bijak Allah mencipta seorang manusia yang cantik dan lawa. Kita puji siapa? Bukan puji dia. Tak puji dia, naik tocang lah dia. Kita puji Allah. Subhanallah, bijaknya Allah mencipta manusia cantik dan lawa. Itu maksud saya. Janganlah pergi besok nampak lawa sikit, Subhanallah. Saya tak mengajar macam tu. Kita puji siapa? Allah boleh buat. Hari ini tak mustahil berlaku benda-benda pelik-pelik. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan satu soalan lagi. Tuan-tuan kenal pokok pisang tak? Kenal pokok pisang? Tak kenal? Siapa tak kenal, alamat pendek umur. Biasanya kalau tanam pokok pisang, bila dia besar dia keluar buah apa? Tanam pokok pisang, bila dia besar dia keluar buah apa? Buah pisang, biasalah tu. Itu biasalah. Tapi saya beritahu tuan-tuan, di rumah saya ada satu pokok pisang saya tanam, dia mengeluarkan 5 biji buah pelam. Tuan-tuan nak kata apa? Sekarang dia kata Allah lah. Kalau tidak dia kata terberang ustaz ni. Mana ada pokok pisang tu buah pelam?
Itu cerita. Apakah bagi Allah mustahil? Tak mustahil. Allah boleh mengeluarkan buah pelam dari pokok pisang kalau dia nak buat. Betul tak? Maka sebab itu bila kita nampak benda pelik, ganjil, aneh, luar biasa, kita kena kata apa? Subhanallah. Sebab itulah ulama-ulama buat kesimpulan. Ibrah daripada Isra Mi'raj, ringkas cerita. Ringkas cerita, ulama kata ibrah, pengajaran intisari daripada Isra Mi'raj ada dua perkara utama. Yang pertama, nak memberitahu kita Allah itu maha berkuasa. Dia boleh buat apa saja dia nak, walaupun akal kata mustahil. Betul tak? Dia boleh buat apa dia nak, walaupun akal kata mustahil. Macam cakap tadi lah, kalau dia nak mengeluarkan buah pelam dari pokok pisang, boleh tak? Bagi dia tak ada masalah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cuma dia nak buat dengan tidak saja. Betul tuan-tuan, bagi saya kan contoh hari ini contohnya, kita kutuk Israel. Semua masjid dalam khutbah dikutuk Israel, minta mampus Israel, minta Allah jahanamkan Israel. Tapi sekarang tak berlaku apa-apa. Betul tak? Setiap masjid doa, tapi Israel merajalela juga. Saya tak kutuk Israel. Dalam doa saya satu saja, Allah, kau tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Itu yang saya minta. Ya Allah, kau tunjukkan kuasa-Mu. Kalau Engkau maha berkuasa, tunjukkan kuasa-Mu. Macam mana kau buat ke atas tentera Abraha ketika mereka nak menyerang Kaabah. Betul tak? Bila tentera Abraha nak serang Kaabah, Hamzah bin Talib dah lari, tentera Islam dah lari, orang ni dah semua lari, orang Quraisy duk pertahan Kaabah dah lari. Siapa boleh menahan Abraha? Hanya dengan kuasa siapa? Kuasa Allah. Dia buat apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Diutus burung-burung, burung yang kecil sikit daripada merpati, dua kaki membawa dua biji batu daripada Jahannam, datang atas tentera Abraha, lepas batu. Kalau kena gajah, gajah reput. Kalau kena orang reput. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Kau pergi Israel sekarang, hantar balik burung-burung ababil ini. Itu yang saya minta. Kalau tuan-tuan nak kutuk Israel, berapa orang kutuk? Quran dah kutuk, kita kutuk, apa jadi? Israel semakin berbahagialah. Cuma kita harap kuasa Allah. Ya Allah, kalau Isra Mi'raj Kau boleh buat, sekarang tunjukkan kuasa-Mu. Jangan ke Israel, hantar balik burung-burung ababil. Betul tak? Allah boleh buat tak? Tapi Allah tak buat. Pasal apa? Mesti ada sebab-sebabnya. Mesti. Siapa lagi boleh menghalang Israel? Tak ada kuasa lagi dah. Habis yang diharap kuasa siapa? Hanya kuasa Allah. Saya boleh sebut Isra Mi'raj, ya Allah, Engkau berkuasa ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Kalau Engkau boleh buat atas tentera-tentera Abraha, kenapa sekarang Kau tak boleh buat tentera-tentera Israel? Tahu tak? Itu cara doa. Tak boleh jerit-jerit minta Allah musrahkan Islam, tak payah. Minta Allah tunjukkan kuasa dia. Berkat Isra Mi'raj, ya Allah, Engkau boleh buat. Kenapa ini Engkau tak boleh buat? Betul? Itu satu. Nak meyakinkan kita tentang kuasa Allah. Cuma cepat lambat saja. Tak mustahil besok lusa Allah hantar burung-burung ababil pergi mana? Pergi di Israel. Tak mustahil, tak mustahil. Dan yang kedua, ibrah daripada Isra Mi'raj, semua ustaz-ustaz sebut, iaitu tentang hebatnya kefarduan salat atau sembahyang. Nak cerita hebatnya kewajipan sembahyang. Bila Allah nak fardukan sembahyang, Allah lantik, undang Muhammad, panggil Muhammad, jemput Muhammad. Muhammad, naik ngadap aku. Aku nak fardukan sembahyang. Tapi bila Allah nak fardukan puasa, tak payah Muhammad menghadap Allah. Jibril bawa ayat turun, bacakan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Bila Allah nak wajibkan zakat,
Jibril ambil ayat bawa turun baca dekat Nabi. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Bila Allah nak wajibkan haji, Jibril pergi ambil ayat bawa turun baca dekat Nabi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tapi nak wajib sembahyang, no. Muhammad dijemput menghadap Allah secara direct. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di situlah fa auha ila abdi ma auha. Tuan-tuan, nak cerita hebat ibadat sembahyang. Dia merupakan ibu bagi segala ibadah. Sempurna sembahyang, sempurnalah ibadat-ibadat yang lain. Tak sempurna sembahyang, tak cukup sembahyang, tak sembahyang, habis ibadat yang lain. Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa makna? Oh, makna tak tahu Ustaz. Hafal tu hafal lah, dia makna tak tahu lah. Ya. Allah kata neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Fawailun, maka neraka wail lil musallin, bagi orang-orang yang sembahyang. Pasal apa? Alladzina hum an, bukan fi, bukan ala. Ni Ustaz duk silap ni. Pasal apa orang sembahyang masuk neraka wail? Alladzina hum, iaitu orang-orang yang an, mengenai salat. Dia tak kata salawat, dia guna singular bukan plural. Alladzina hum an salatihim, satu sembahyang mereka sahun tarikun, tinggal satu sembahyang, habis masuk neraka wail. Itu dah cerita hebat sembahyang. Allahu akbar, tuan-tuan, ya. Satu sembahyang tinggal, habis. Diperkuat dengan hadis Nabi, hadis dengan sanad yang sahih. Qala Rasul, man tarakas salatal asri muta'ammidan faqad habita amaluh. Barang siapa sengaja meninggal satu sembahyang asar, contohnya, maka terhapuslah semua pahala-pahala ibadat yang lain. Tinggal satu sembahyang, habis pahala puasa, habis pahala zakat, habis pahala haji, habis pahala sedekah. Apa yang ada? Itu nak cerita hebatnya sembahyang. Jangan main-main sembahyang. Jangan pandang ringan sembahyang. Jangan biarkan anak kita tak sembahyang. Jangan. Nabi sebut sebuah hadis dengan sanad yang sahih. Qala Rasul, al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salat. Saya ulang lagi sekali. Kata Nabi, al-farqu, yang membezakan al-muslim wal kafir, seorang Islam dengan kafir, tarikus salat, tiga sembahyang. Siapa sembahyang? Islam. Tuan-tuan sembahyang? Islam. Siapa tak sembahyang? Kafir. Habis kata. Siapa kata? Bukan saya kata, dah Ustaz mengapi orang. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarikus salat. Yang membezakan seorang Islam dan orang kafir, tiga sembahyang. Siapa sembahyang dia? Islam. Tak sembahyang? Takut nak sebut tu. Ya. Dia sembahyang, Islam. Tak sembahyang? Kafir lah. Tapi orang tanya, Ustaz, kalau begitu macam mana pula orang tak sembahyang berarti tanam kubur mana? Udah kafir. Saya kata kita kena faham kafir dia ada dua jenis. Kafir ada dua jenis. Yang pertama, kafir di luar Islam. Kafir yang tak terima Islam. Itu nama dia kafir fujur. Allah sebut dalam surah Nuh. Tentu dia rujuk dalam surah Nuh ayat 7. Qala, berkata Nuh, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum tudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Wahai Tuhan, jangan kamu tinggalkan hidup
di muka bumi walaupun seorang kafir. Karena kalau kamu tinggal hidup seorang kafir, mereka akan beranak, mereka ada anak yang kafir fujur macam mereka juga. Wala yalidu illa fajiran kafara. Itu makna dia kafir yang tak terima Islam, nama dia kafir fajir ataupun kafir fujur. Itu yang tak terima Islam. Adapun dalam Islam, Islam cuma tak semayang, maka dia kafir juga, tapi dia dinamakan kafir fasik. Kafir yang dalam Islam, nama dia kafir apa? Kafir fasik. Yang di luar Islam nama dia kafir apa? Kafir fujur ataupun kafir fajir. Ijma' ulama kata kedua-dua kafir ini Allah tak terima amal ibadat mereka. Allah tak terima kebaikan mereka. Orang Cina, orang kafir. Sekarang ni tuan-tuan tahu orang Cina sekarang ni, bila orang nak buat masjid, minta derma dia bagi. Ada Cina bagi puluh-puluh ribu dia buat masjid. Ya, baru-baru ni di Kedah seorang imam pening kepala. Seorang imam di Kedah tu pening kepala. Pasal apa? Dia telefon saya, ustaz, tanya soalan. Soalan apa? Ni kami ni ada Cina hantar lembu seekor suruh buat korban. Bila Cina hantar lembu, imam, ini lembu angkat buat korban. Pak imam pening kepala. Dia telefon saya, tanya ustaz, tanya soalan. Soalan apa? Ni kami ni ada Cina bagi lembu seekor suruh buat korban. Boleh ambil tak? Lah, saya kata ambil. Dia bukan kamu curi. Dia bagi. Habis nak niat macam mana boleh niat? Ini lembu korban Syak Acong. Seperti itu. Tak payah buat korban, kamu sembelih makan je. Tak payah buat korban, kalau kamu niat korban, apa mana ada pahala untuk dia? Dia tak ada pahala. Maknanya kalau orang Cina bukan Islam buat baik tak ada pahala, sama lah orang Islam yang tak semayang, yang kafir, fasik tadi. Tak semayang, dia buat korban, ada pahala? Tak ada. Orang Islam tak semayang, pergi haji, ada pahala? Tak ada. Orang Islam tak semayang, puasa, ada pahala? Tak ada. Kalau begitu, ini Isra' Mi'raj. Nak menceritakan bahawa sembahyang adalah ibu bagi segala ibadah. Sempurna sembahyang, sempurna yang lain. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluhat sa'iru amalu. Idza fasadat fasadat sa'iru amalu. Besok tuan-tuan, bila kita menghadap Allah besok, yang pertama sekali, the first thing to check, benda pertama akan dihisap ialah sembahyang. Hari ini ulama-ulama kata dalam hidup kita seharian hari ini ada satu rekod khas ni, yang malaikat belah kanan ni, yang belah kanan ada raqib ni, dia ada satu buku khas yang mencatatkan ibadat sembahyang sahaja. Satu buku khas yang mencatatkan ibadat sembahyang saja. Contoh sembahyang subuh, dia tik sembahyang. Sembahyang zuhur, dia tik. Sembahyang asar, tik. Maghrib, tik. Aisyah tak sembahyang, dibulatkan. Besok, maka Allah kata, awwalu ma yuhasab, yang pertama akan dihisab, sembahyang. Maka Allah kata malaikat, cek sembahyang dia dulu. Sebelum kita kira puasa dia, zakat haji dia, cek sembahyang dulu. Malaikat buka lah buku tu. Dia tengok, oh, daripada umur 13 tahun, 12 tahun, zuhur, subuh, zuhur, sabar, isyak, semua tik, 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 tik. Semua tik, 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 tik. Dia, okey, barulah dia ambil kira. Tapi kalau malaikat buka buku tu, tengok malaikat geling kepala, geling, Allah. Pasal apa? Yang ada, Jumaat raya. Dalam rekod sembahyang yang ada Jumaat dengan raya yang ada. Yang lain hafah pun tak ada. Okey, Allah cukup. Humban dia masuk neraka. Terus dah hisap lagi dah. Terus pergi mahkamah lagi dah. Malaikat appeal. Ya Rab, ni nampak rekod puasa dia cukup. Dah, tak payah. Haji 2 kali ni, tak payah. Humban masuk neraka aja. Itu tuan-tuan, Isra' Mi'raj nak cerita berkaitan hebatnya ibadat sembahyang. Tak sembahyang, habis dia kafir. Lepas tu saya kata, orang yang tak nak sembahyang, yang tak mau sembahyang, ini orang sengaja pilih jalan ke neraka.
Dia sengaja nak masuk neraka. Kalau begitu dia mati, sayonara, goodbye, biar dia pergi neraka. Yang kita sibuk-sibuk tolong dia buat apa? Tak pernah semayang semua hidup, berarti dia nak masuk neraka. Bila mati dia sibuk tahlil untuk apa? Buat apa? Beri faedah tak? Mana ada faedah? Nak tolong masa dia hidup, bukan lepas dia mati. Maka sebab tu saya kata, orang yang tak semayang sengaja dia pilih jalan ke neraka. Bila dia mati, sayonara, goodbye, bawa dia masuk kubur, habis cerita. Tolong buat apa? Tak ada faedah. Melainkan kalau macam tuan-tuan kalau mati, tambah pahala dengan tahlil, tambah pahala dengan sedekah jariah, tambah pahala, boleh buat semua. Yang penting sebab kita orang sembahyang. Boleh faham? Itu intisari Isra' dan Mi'raj. Wallahu alam. Saya berhenti sini untuk sesi yang keduanya, sesi soal jawab insya-Allah. Wallahu alam. Baik, terima kasih kepada Datuk Seri Abu Hassan Al-Hafiz atas mukadimah tentang intisari penting Isra' dan Mi'raj. Tuan jika ada soalan setelah jawab, boleh ajukan tanpa soalan ketiga. Tidak ada ruang 1 jam untuk tuan berpeluang untuk berinteraksi dengan Datuk Seri. Saya ingat kalau tak ada soalan, Aisyah dah masuk, tak ada Aisyah balik. Ada. Ada lagi tuan standby. Baik, soalan yang pertama. Mohon terangkan berkaitan dengan perjalanan Nabi dengan Nabi-Nabi dengan jasad atau roh. Oh. Itu soalan. Allahu Akbar. Ya. Soalannya penggambaraan Isra' Mi'raj dengan roh saja ke yang pergi atau dengan jasad. Saya ingat ini soalan tak payah tanya lah kot dia. Kalau yang pergi itu roh saja, apa istimewanya? Saya tiap-tiap malam Isra'. Malam tadi tidur dengun, mimpi Kuala Lumpur. Balik berdungun balik malam tadi. Kalau roh saya yang pergi, apa istimewa, apa hebatnya? Maka sebab itu dalam ayat Allah sebut dengan semat firman dia di awal Isra', Subhanalladzi asra bi abdihi. Yang dia bawa itu ialah hambanya, roh dan jasadnya. Malam itu Nabi dah nak masuk tidur, belum tidur lagi, belum mimpi lagi. Nabi masuk bilik nak tidur, tiba-tiba datang Jibril, Muhammad, jom kita pergi Isra' dan Mi'raj. Muhammad terus ikut pergi, tak tidur lagi. Habis macam mana kata roh saja yang pergi? Dibawa roh dan jasad. Kalau roh saja yang pergi, apa istimewanya? Tuan-tuan pernah mimpi pergi Mekah tak? Pernah mimpi pergi Mekah tak? Pernah? Oh, tidur atas katil. Malam tadi aku mimpi pergi Mekah. Pergi Mekah malam tadi. Mekah naik flight apa? Naik Saudi Arabia. Biasalah kalau roh saja. Cuma yang dipertikaikan, ada orang kata riwayat Aisyah annaha qalat ma faqadat jismi Rasul. Aisyah pernah kata malam berlaku Isra' jasad Nabi ada di bilik tidur. Kata Aisyah. Ulama-ulama persoalkan hadis Aisyah ini. Kalau Nabi Isra' Mi'raj tahun ke-12 sebelum ini hijrah, tahun ke-12 kenabian setahun sebelum hijrah. Macam mana Aisyah boleh riwayat? Pada masa itu Nabi tak bersatu lagi dengan Aisyah. Nabi bersatu dengan Aisyah lepas 3 tahun berpindah ke Madinah. Tahun ke-12 kenabian, Nabi belum lagi bersatu dengan Aisyah. Macam mana Aisyah boleh kata ma faqadat jismi Rasul? Malam berlaku Isra', jasad Nabi ada di rumah. Dan kalau ia pun kata-kata Aisyah itu, umur Aisyah berapa? Ketika itu baru 6 tahun.
Nah, teman boleh terima hadis orang manusia umum atau bukan hadis. Jadi ulama-ulama menolak hadis Aisyah dan mengatakan Nabi dibawa Isra Mi'raj dengan roh dan jasad. Baik, orang bertukar pula. Kalau jasad yang pergi, apakah jasad ini? Bukan jasad ini. Sebab kita dia ada dua jasad. Ingat, kita ada dua jasad. Yang pertama dipanggil jasad duniawi. Jasad dunia akan habis hancur. Masuk kubur, jasad ini akan hancur. Yang tak akan hancur jasad ukhrawi, jasad akhirat. Di sebalik jasad kita ada jasad lain yang namanya jasad ukhrawi. Ini jasad akan kekal, akan menerima azab dalam kubur nanti. Jasad kita ni 40 hari dia hancur. Ada jasad ukhrawi. Maka masa Nabi dibawa Isra Mi'raj, dibawa dengan jasad ukhrawi, dan jasad ukhrawi menguasai jasad duniawi. Bahawa itu dia tak terasa hakikat udara dengan laju yang amat hangat. Tak ada masalah apa, tak terasa laju, tak terasa lenguh, tak terasa kebas. Tapi kalau kita dengan jasad dunia ini, tuan-tuan balik malam sekarang ni, yang datang pakai ketayap ni, yang datang dalam motosikal, balik sekarang masuk jam 4, buka minyak bagi habis. Apa rasa? Sampai rumah cuba khabar, ketayap ada tak? Hilang ketayap. Ini jasad duniawi. Tapi Nabi dibawa pergi menggunakan jasad ukhrawi. Sebab tu dia tak terhakis dengan udara yang begitu kuat. Macam kita naik kereta. Naik kereta, tekan minyak sampai 160 km sejam, buka cermin. Macam mana jadi? Dia Nabi bukan 160 km, tak berapa ribu kilometer 1 minit. Laju tak? Kenapa tak terhakis jasad Nabi? Maknanya masa Nabi Isra Mi'raj, jasad ukhrawi dia menguasai jasad dunawi dia hingga tak terasa dengan hakisan udara. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, apakah keutamaan ibadah jalan bulan Ramadan? Keutamaan ke? Keistimewaan? Keutamaan. Keutamaan lain, keistimewaan lain. Keutamaan ibadah. Dia biasanya tuan-tuan ya, kalau kita lihat apa yang Nabi lakukan, soalannya keutamaan. Bahasa dah faham soalan dulu. Apa keutamaan ibadah? Dalam Ramadan, apakah ibadah yang paling utama? Sebab dalam Ramadan tuan-tuan, bulan kita, Ramadan bulan kita, Nabi sebut dalam hadis, qala Rasul, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahri ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, kata Nabi, Ramadan bulan umat-umatku. Dalam bulan Ramadan, apa sahaja kita buat, benda yang tidak salah, semua ibadat. Semua ibadat. Sebab Nabi sebut dengan sabdanya, qala Rasul, naumus shaim ibadah. Tidur bagi orang berpuasa itu ibadat. Bulan lain kalau tidur siang-siang hari dapat taik mata ke? Bulan puasa kalau tidur siang-siang hari ibadat. Tu tidur tu ibadat. Kalau tidur tu ibadat, ada pahala, berlipat ganda pahalanya. Cuba bayangkan macam mana kita buka Quran, kita baca Quran. Pergi masjid, masuk masjid, niat i'tikaf. Tapi soalannya, apa keutamaan? Baik, keutamaannya pertama sekali ialah baca Quran. Tu ibadat puasa pertama sekali baca Quran. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap menjelang Ramadan datang Jibril minta Nabi baca Quran. Jibril akan dengar dan simak. Tu yang dinamakan tadarus. Tu yang kita buat tadarus Quran tu. Lepas tarawih tu tadarus. Sebab setiap Ramadan Jibril akan turun, ya Muhammad, kau baca, kau dengar. Maka Nabi baca, Jibril dengar, habis khatam 30 juzuk. Itu satu keutamaan dalam Ramadan. Ramadan terakhir sebelum baginda wafat, 2 kali Nabi khatam dengan Jibril. 1 bulan 2 kali khatam. Nak mengesahkan bacaan Nabi itu betul. Al-Quran jangan disalahgunakan dan jangan ditukar ataupun diubah suai, tak boleh. Mana Jibril sendiri mengesahkan bacaan itu adalah betul. Baik. Satu. Yang kedua, apa keutamaan dia? Ialah tarawih.
Salat tarawih yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, hanya berlaku pada bulan Ramadan. Jangan buat salah sasul kan. Bulan Syaban ajak Pak Imam buat tarawih kan. Tarawih hanya di bulan Ramadan. Dua. Satu, baca Quran. Yang kedua, tarawih. Yang tiga, infak. Sedekah. Dan tak amalan-amalan yang amat digalakkan di bulan Ramadan. Kerana apa yang kita buat pahalanya berlipat ganda. Amalan lain itu Allah kata itu bagi hamba dia. Tapi puasa itu hak Allah. Disebutlah hadis kursi. Qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua ibadat itu untuk anak Adam, itu hak dia. Satu kebajikan kamu buat, kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Satu kebaikan kita buat dapat 10 pahala. Tapi puasa, no. Apa yang dia buat bulan puasa, itu hak aku, kata aku menentukan pahala banyak mana. Orang tidur, banyak mana pahala Allah nak bagi, itu hak Allah. Orang belanja infak, banyak mana pahala nak bagi, itu hak Allah. Maka sebab itulah ulama-ulama kata datang Ramadan ada membawa dua misi besar. Tolong ambil perhatian. Ramadan datang membawa dua misi besar. Yang pertama, nak bagi peluang kepada kita mengumpul sebanyak-banyak pahala. Dan yang kedua, nak bagi peluang kepada kita membersihkan diri daripada noda dan dosa. Itu. Yang pertama, nak tambah pahala. Kalau setiap malam pahala berganda-ganda, tidur pun pahala, baca Quran pahala, bermau pahala, duduk diam pun pahala. Sehingga Nabi kata apa? Naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih. Kalau ada orang puasa tu tidur, banyak pahala. Ada orang puasa diam aja. Duduk rumah diam, di pejabat diam. Atas bas diam, atas kenderaan diam tu. Maka dia anggap dia bertasbih kepada Allah SWT. Apa diam pun ada pahala. Wa sumtuhu tasbih. Dia dianggap bertasbih kepada Allah. Banyak mana pahala? Itu dikatakan keistimewaan bulan Ramadan dan keutamaannya. Ingat saya sebut tadi. Pertama, kita digalakkan baca Quran. Yang kedua, kita bertarawih. Yang ketiga, banyak infak. Apa tu datanglah tolong orang, bantu orang, buatlah ibadat-ibadat yang lain. Itu di antara soalannya keutamaan ibadah di bulan Ramadan, di bulan puasa. Wallahu a'lam. Seterusnya kita dengan Ramadan juga. Setengah umat Islam akan menantikan kehadiran bulan Ramadan, namun kurang rasa sedih atau tidak rasa sedih apabila hendak berakhirnya Ramadan. Bagaimana caranya hendak menimbulkan rasa sedihnya? Ramadan akan berakhir. Ya. Ada kemungkinan tuan-tuan ya. Sebab nak sambut Ramadan ni, saya lihat ada 3 jenis manusia. Ni nak sambut Ramadan ni ada 3 jenis manusia. Yang pertama, ada manusia bila diberitahu mat Ramadan semakin hampir, Ramadan semakin dekat, dia kata apa? Yalah. Dia iyalah saja, tak ada apa. Bagi dia tak ada apa. Datang ke Ramadan, tak datang Ramadan, bagi dia sama saja. Kalau di bulan Syaban dia boleh perasap lubang hidung siang-siang hari. Mari Ramadan, apa dia perasap lubang hidung siang-siang hari juga. Bagi dia tak ada masalah. Ada tak orang macam tu? Ada tak? Di Temeloh tak ada? Berlambak-lambak. Satu. Yang kedua, ada orang agaknya boleh tahan sikit lah. Bila dia tahu Ramadan makin hampir, dia malah resah dan gelisah. Kalau boleh bagi dia Ramadan tak payah datang. Bagi dia menyusahkan. Alahai, baru habis Ramadan. Dah datang pula dah. Bagi dia susah. Pasal apa susah? Masuk Ramadan, nak perasak lubang hidung tak boleh lagi dah. Kalau nak perasak juga, singgah masjid, masuk jamban, perasak lubang hidung. Masuk jamban, perasak jamban.
Itu jenis yang kedua. Yang ketiga, ada orang seronok pada sambut Ramadan. Oh, seronoknya cepatlah Ramadan, wa balighna Ramadan. Balighna Ramadan. Jadi tuan-tuan masuk yang mana? 1, 2, 3. Yang mana kita? Yang mana kita? Cuba tanya diri sendiri. Tanya diri, apa diri jawab? Yang satu, tak kisah. Yang kedua, resah dan gelisah. Yang ketiga, seronok. Yang mana kita? Yang mana? Hah? Tak tahu? Yang kedua? Yang kedua apa? Yang ketiga? Kalau tuan-tuan masuk yang ketiga dia ada 2 jenis lagi. Ada orang seronok nak sambut Ramadan sebab dia tahu, macam cakap tadi dah, dia tahu kelebihan Ramadan, pahalanya berganda, kebaikan bulan Ramadan, ada Lailatul Qadar, seronok. Dan yang kedua, seronok juga pasal apa? Dia dapat berniaga di bazar Ramadan. Oh, ni yang seronok. Cepatlah Ramadan, cepatlah Ramadan. Masuk Ramadan, tuan-tuan akan nampak 3 jenis manusia lagi. Yang pertama, ada manusia yang tak puasa, terang-terang tak puasa. Allahu Akbar. Tidak tahun hari pertama puasa dah 5 orang kena tangkap. Tahun kedua puasa, hari kedua puasa 10 orang kena tangkap. Ada tak? Terang-terang tak puasa. Dia makan saja hari di kedai. Yang kedua, ada orang yang tak puasa tapi dia mendakwa dia puasa. Depan orang dia kata dia puasa, dia buat letih. Dia buat letih. Bila masjid menyediakan jamuan dia dah berbuka, dia dulu sampai. Itu 2 jenis. Dan yang ketiga, ada orang yang benar-benar berpuasa. Yang benar-benar puasa ini ada 3 jenis lagi. Kata ulama, orang yang puasa ni tuan-tuan ni puasa ni ada 3 jenis. Yang pertama, ada yang puasa umum. Puasa sajalah, dia tak makan, tak minum dan tidak buat benda-benda yang batalkan puasa. Dia puasa lah tu. Itu nama dia puasa umum. Ada orang puasa khusus. Apabila puasa khusus, mata dia puasa, telinga dia puasa, mulut dia puasa, tangan dia puasa. Maknanya mata tak tengok benda yang pelik-pelik, telinga tak dengar benda pelik-pelik. Dia puasa betul. Itu puasa khusus. Dan yang 3, ulama kata puasa khususil khusus. Khususil khusus. Dia tak makan, tak minum, tahan mata, tahan syahwat, tahan nafsu. Dia tahan nafsu. Kita tahan nafsu masa siang hari, tapi masa nak buka puasa kita puaskan nafsu. Betul tak? Patutnya kita tahan nafsu juga. Ini kita puasa siang hari, bila Allah malakal som tu dia bedal. Ya Allah, bertambah habis 2 ketul, mi goreng habis bungkus, nasi dah habis bungkus lagi, habis cerah meja, tersadai-sadar tiang juling betul. Ini bukan puasa khusus secara khusus. Puasa khusus sebenarnya nak buka pun tahan nafsu juga. Jangan ikut nafsu. Kita tahan masa puasa, tapi masa buka puasa kita puaskan nafsu. Betul tak? Tak termasuk khusus secara khusus. Kalau nak puasa khusus secara khusus, dia tertahan nafsu siang dan malam. Tuan-tuan, bila buka puasa ikut sunnah Nabi. Nabi kata qala Rasul, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamarin fa in lam yajid fa alaihi bil ma." Nabi tiba kalau nak buka puasa, buka buah tamar sudah. Buka buah tamar sudah cukup, sudah cukup. Tak ada buah tamar, buka puasa dengan air. Air apa? Air batu Bandung. Nabi tak buka air batu Bandung, kita ada air batu Bandung. Okey, cukup dah. Tapi bila mana kita buka puasa terpuaskan nafsu dia. Sebab tu saya walafah. Saya walafah bukan saya megah, tidak bukan saya bangga lah. Saya dan keluarga saya dah berbelah-belah tahun dah kami buka puasa tak pernah makan nasi. Saya dan keluarga saya buka puasa tak pernah makan nasi. Dan makan apa? Makan kuih-kuih, buah tamar cukup. Itulah keluarga saya berbuka puasa. Anak saya, isteri saya, menantu saya.
Alhamdulillah, Allah malaka sumtu wa bika amantu wa akhiratu buat tamat. Okey. Berlambuk sikit cukuplah. Itu kami buka puasa. Tapi kalau buka puasa sampai habis satu hidangan meja penuh, itu bukan puasa nama dia. Maka sebab itulah dia kata orang puasa ni ada 3 jenis: puasa umum, puasa khusus, puasa khususin, khusus habis. Nak akhir Ramadan ada lagi beberapa jenis manusia. Dia ada orang sedih berakhirnya Ramadan. Satu. Yang kedua, dia sedih pasal apa? Berjumpa lagi tak Ramadan akan datang. Jumpa lagi tak Ramadan akan datang. Tu dia sedih. Ada orang seronok pasal apa? 1 Syawal nak beraya. Budak-budak lah cari duit raya. Tak apalah, rantak lah. Jadi kesimpulannya ini yang dikatakan keistimewaan bulan Ramadan, bulan kita, wallahu a'lam. Soalan seterusnya, kedudukan bumi dan langit, 7 putaran langit, adakah kedudukannya berlapis-lapis ataupun macam mana keadaannya yang sebenar? Dia, kalau ikut ayat Quran tuan-tuan, Allah disebut sab'a samawat. Sab'a samawat ada 7 lapis langit. 7 tu lapis. Kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj, setiap lapis langit ada pintu. Setiap lapis langit ada pintu. Sebab tu kita makhluk tak boleh pergi atas tak ada pintu. Contoh ya, orang mati. Cuba tengoklah hadis Nabi. Orang mati, seseorang bila mati, malakul maut akan mengiringi roh yang dibawa oleh malaikat naik menghadap Allah menerusi pintu-pintu langit. Naik menghadap Allah. Tapi kalau roh tu roh orang jahat, roh yang tak semayang, roh banyak buat maksiat, roh dia busuk. Bila roh dia busuk, malaikat bawa naik menghadap Allah sampai langit pertama. Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tufattahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunul jannah hatta yaljal jamalu fi samil khiyat. Roh orang jahat dan dibawa naik ke atas, pintu langit tak akan dibuka, tak benar mereka masuk, takut tercemar busuk langit-langit berikutnya. Itu menunjukkan langit ada pintu. Malam Isra' Mi'raj, setiap pintu langit Allah letakkan nabi-nabi dan rasul untuk menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik langit pertama ada nabi-nabi, rasul-rasul tunggu sampai Nabi datang, marhaban bil akhi salih wa ibni salih, selamat datang wahai saudara yang saleh, anak yang saleh. Naik lagi sampai langit yang kedua, masuk pintu langit yang kedua, ada nabi-nabi, rasul-rasul tunggu, ucap selamat datang. Naik langit ketiga, begitu seterusnya sampai langit yang ketujuh, ada nabi-nabi, rasul-rasul, Allah tempatkan mereka nak sambut Nabi kita Muhammad SAW. Tapi masa nak balik tak ada arah. Langit ketujuh clear sampai langit yang keenam, Nabi Musa mengikut sebuah riwayat yang ditempatkan di langit keenam. Musa tunggu sejak Nabi naik, dia tak bergerak sampai Nabi balik. Musa masih ada tunggu. Nasib baik Musa tu. Kalau Musa tak tunggu, mampu kita. Pasal apa? Dah turun daripada Sidratul Muntaha sampai langit ketujuh, naik burak, turun sampai langit keenam. Musa tunggu, Muhammad singgah sekejap, nak tanya 1-2 soalan tu. Kalau Musa tak tunggu, memang mampu kita. Tuan-tuan tahu tak malam-malam berapa Allah wajibkan sembahyang? 50. Bila Musa tunggu, ulama-ulama perbahaskan kenapa Musa tunggu. Nabi-nabi tak tunggu lagi dah. Sebab Musa seorang rasul yang Allah kurnia dia mukjizat. Selain tongkat dia, selain boleh menghidup orang yang dah mati, di antara mukjizat dia, dia bercakap dengan Allah. Musa satu-satu manusia yang boleh bercakap direct dengan Allah. Dia tanya, Allah jawab. Allah tanya, dia jawab direct. Tak ada perantaraan. Itu Musa. Ya. Sampai dia pernah minta nak tengok Allah. Musa pernah minta nak tengok Allah.
Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, berkata Musa, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, berilah peluang aku menatap wajahmu. Musa minta. Direct Tuhan jawab. Qala, kata Tuhan, lan tarani. Musa, kamu sekali tak boleh tengok wajah aku. Musa minta juga. Alah, tunjuk sikit sudahlah, tengok sikit je, kejap je. Tuhan cakap tak boleh. Alah, sekejap je, apa tak boleh. Nak tengok juga. Maka Allah kata, walakin inzur ilal jabal. Kamu tenung bukit tu. Kamu tenung bukit tu. Aku nak zahirkan wajah aku atas bukit tu. Fa in istaqarra makanahu, kalau bukit tu kekal di tempat dia, fasawfa tarani, kamu tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, sebab Allah nak mentajallikan wajah dia, bukit tu hancur. Ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Musa pun sujud. Allah, cukup. Tak lagi. Degil sangat. Dia, maknanya Musa, dia boleh bercakap dengan Allah, dia tak tahu Allah macam mana. Tiba-tiba dia dapat tahu Nabi Muhammad diundang menghadap Allah. Tentu Muhammad tahu Allah macam mana. Maka dia tunggu nak tanya Nabi, Allah tu macam mana. Itu tunggu tanya tu. Bila dia tanya, kita buka Sirah Ibn Hisham, dalam kitab Sirah Ibn Hisham, dia menceritakan apa dialog antara Musa dengan Muhammad. Musa tanya, kaifal muqabalah, macam mana menghadap Allah. Itu yang Musa tanya. Nabi tak ada cerita Allah tu macam mana. Cuma Nabi kata azim, hebat. Apa yang hebatnya? Macam-macam hebat. Semuanya hebat. Di antaranya apa dia? Banyak. Apa yang banyaknya? Semayang. Berapa? 50. Nabi seronok. Bila Nabi seronok, Musa tanya, Muhammad yang kau seronok Nabi siapa? Iyalah banyak. Bila banyak, pahala pun banyak. Iyalah Muhammad, kau jangan fikir soal pahala, kau kena fikir umat-umat kau. Kau kena fikir umat-umat kau yang hidup di tahun 2019. Lebih-lebih lagi yang hidup di kawasan Teberloh. Kau kena fikir juga. Itu yang katakan akhir sekali, naik turun dengan berapa? Ya 5. Akhirnya Nabi kata apa? Khamsun fil amal wa khamsina fil ajr. 5 pada perbuatan, 50 pada ganjaran. Maknanya kalau tuan-tuan semayang 5 waktu sehari semalam, tuan-tuan semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tuan-tuan dianggap mengerja semayang 50 waktu sehari semalam. Pahala tuan-tuan dapat seolah tuan-tuan mengerjakan 50 waktu sehari semalam. Buat 5 dapat 50, buat 4 dapat 40. Oh no, tak ada. Semayang bukan matematik. Jadi jawab soalan tadi, itu nak ceritakan langit itu ada lapis-lapis, dan setiap lapis ada pintu dia. Dan Allah sebut la tufattahu lahum abwabus sama, tak akan dibuka kepada mereka pintu-pintu langit. Mana jelaslah langit itu berlapis dan ada pintu. Wallahu a'lam. Baik, saudara, seterusnya bagaimanakah pendudukan akidah seseorang yang dakwa diri boleh melihat alam gaib dan boleh berinteraksi dengan makhluk halus? Oh, ini susah nak jawab. Cuma berpandukan apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama ilmu kalam, ulama-ulama ilmu tauhid. Dia kata apa? Dia kata antara kita dengan makhluk ghaib, kita manusia hidup di alam nyata, kita manusia hidup di alam zahir, sedangkan malaikat, jin, syaitan hidup di alam ghaib. Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Mereka, jin, syaitan dan kuncu-kuncunya hidup di satu alam yang nama alam ghaib, yang mereka nampak kamu tapi kamu tak nampak mereka. Mereka hidup di alam ghaib, mereka nampak kita tapi kita tak nampak mereka. Kalau begitu kata ulama tauhid, antara kita dengan makhluk ini, malaikat ke, jin ke, syaitan ke, tak boleh kita berkomunikasi, tak boleh kita bertemu, mustahil, melainkan jika sekiranya kedua-dua makhluk ini berada di satu alam.
sama ada alam kita atau alam dia. Kalau dia datang ke alam kita, semua kita nampak dia. Kita boleh berkomunikasi dengan dia. Macam malaikat datang jumpa Nabi, tanya soalan. Malaikat Jibril datang, masuk majlis Nabi, duduk depan Nabi, tanya soalan. Semua sahabat nampak. Habis tanya soalan, dia pergi. Nabi tengok, dia pergi. Habis keluar pada masjid, Nabi tanya, "Kenal siapa tadi?" Kata sahabat, "Allah wa Rasul alam." Tak tahu. Nabi, itulah Jibril alaihissalam. Datang bertanya kamu untuk urusan agama kamu. Sebut Jibril, semua bertoleh di belakang. Tak ada orang habis dah. Nabi tak cakap siang-siang. Jibril, dia duduk Jibril. Tak jadi kerja. Itu makna bila makhluk gaib datang ke alam kita, semua kita nampak dia. Tapi bila seorang nampak, orang lain tak nampak. Orang kata tu hantu. Dia nampak hantu. Dia seorang nampak, orang lain tak nampak. Itu namanya imajinasi. Dia seorang nampak, orang lain tak. Mana tu? Tu orang hantu tu. Tu, dekat tiang tu. Mana tu? Dia seorang nampak, orang lain tak nampak. Maka itu nama dia imajinasi. Tapi kalau betul-betul dia datang ke alam kita, macam kadang-kadang dia datang, dia bentuk budak kecil. Budak kecil, perut buncit, mata merah. Siapa dia? Oh, orang Melayu pada pandai bagi nama. Mana ada Quran sebut toyol? Tak ada Quran wa indahu la toyolun, tak ada. Orang Melayu pada pandai bagi nama. Sebab jin ni makhluk yang tidak punya jisim. Bila tidak punya jisim, dia boleh zahirkan badan dia dengan bentuk apa dia nak. Nak jadi manusia, nak jadi ular, nak jadi belalang. Macam-macam dia boleh. Kadang-kadang dia jelma bentuk perempuan yang cantik dan lawa. Orang kita panggil apa? Dengan pakai baju kebaya, rambut panjang, ketawa mengilai-ngilai. Orang Melayu panggil Pontianak dah. Pontianak. Kadang-kadang dia datang bentuk dengan orang lelaki besar, tinggi, badan berbulu, mata merah. Apa dia? Hantu raya. Hantu raya. Pasal apa hantu raya? Pasal besar. Orang Melayu besar raya lah. Buat jalan besar sikit, jalan raya. Hari besar sikit, buat pilihan besar sikit. Nampak hantu besar sikit, hantu raya. Itu kita yang bagi nama. Itu maknanya kalau dia datang ke alam kita. Tapi kalau kita pergi ke alam dia, kita nampak semua dia. Dan orang tak nampak kita pula. Itu yang berlaku. Siapa baru ni yang hilang, tak jumpa lagi tu? Acap. Saya kata ada kemungkinan. Ada kemungkinan sama ada dibawa ke alam dia atau dia pergi ke alam dia. Bila dia pergi ke alam dia, dia nampak semua. Dia nampak semua makhluk-makhluk jin ini. Dia nampak rumah dia orang, kedai dia orang, sekolah dia orang, bandar dia orang. Tapi kita tak nampak dia. Itu dia katakan tadi ya. Jadi soalan tadi, macam mana dia boleh berkomunikasi dengan makhluk ini? Tu soalan tadi. Tak boleh. Kecuali hanya orang-orang yang tertentu. Ya Allah kurnia dia kelebihan, dia boleh berkomunikasi dengan makhluk halus. Ada orang tertentu saja. Dia boleh berdialog dengan makhluk halus. Kadang-kadang kita nampak dia. Contoh ya, contoh. Ada tak mau sebut atau sebutlah dia. Satu rumah ada gangguan makhluk halus. Biasanya kalau ganggu ni malaikat ke jin? Malaikat ke jin? Malaikat tak kacau orang. Yang duk kacau orang jin. Jin mana? Jin mana? Jin kafir, bukan jin Islam. Rojoklah ayat 7 surah Al-Jin tu. Rojok ayat 7 surah Al-Jin. Jin Islam protes. Apa kata jin Islam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahqa. Itu kata-kata jin Islam. Jin Islam protes. Dia kata jahatnya sebahagian manusia ni, kata jin, sentiasa minta pertolongan jin-jin kafir, hingga menyebabkan jin-jin kafir ini bongkak dan besar diri. Berarti yang betul manusia ni jin kafir, jin Islam tak nak manusia. Kalau gitu dia ganggu rumah orang.
kacau tidur orang, buka pintu almari orang, pergi dapur, kacau periuk belanga orang. Jin apa ni? Jin apa? Jin kapiak. Baik, macam mana nak halau dia? Hanya orang-orang tertentu saja. Dia boleh datang, adalah cara-cara dia buat, dia boleh komunikasi dengan jin ini. Walaupun dia dua alam yang beza. Sebab jin ini, alam dia nampak kita. Cuma kita tak nampak dia. Dan dia nampak kita, dia panggil jin, mari sekejap. Walaupun kau tak nampak, kau cakap dengan sekejap. Hang duduk dengan ganggu orang buat apa? Orang cakap gini. Dia boleh komunikasi dengan jin. Sekarang aku nak hang keluar dari rumah ni. Aku tak nak keluar. Hang mesti keluar. Kalau tak keluar, aku buat gini. Lama-lama, dialog. Dia kata apalah, aku keluar. Bagaimana? Aku dah hantar hang pergi Genting Highland. Dia, berapa orang hang ada? Dalam 10 orang. Okey, sebuah band cukup. Dia ambil sebuah band, buat jin kali band, hantar pergi kamar Genting Highland. Dia cerita. Itu ada orang boleh buat. Dia ada orang boleh ubahkan jin, hantar tempat lain. Alhamdulillah, selamat. Tak ada gangguan lagi dah. Hanya orang-orang tertentu sahaja nak jawab soalan tadi yang boleh komunikasi dengan makhluk halus ini. Macam orang macam kita. Sebab jin ini tuan-tuan, dia pun ada ranking. Yang duk rasuk orang ni ada 3 jenis. Yang duk rasuk orang ni ada 3 jenis. Yang pertama, lintasan. Yang kedua, hantaran. Yang ketiga, warisan. Tolong cetaklah sebab ingat dia. Yang duk kena histeria tu, dia itu lintasan. Ada lintasan, mungkin masa dia melintas tempat kita, atau kita melintas tempat dia. Tersepak anak dia, terpijak dia balik mengadu mak bapak dia datang bawa geng attack kita. Habis 20 bulan sekolah kena histeria. Itu lintasan. Ya, lintasan ini senang saja. Kalau dia datang attack tu semua sarjan yang 3 calok mencakap datang ustaz inspektor baca ayat kursi boleh lari dah. Dia sarjan aja yang datang attack budak sekolah tu. Tapi ustaz yang bagi dia ubat tu inspektor. Baca ayat kursi boleh lari dah. Tapi kalau yang attack tu inspektor, yang datang tu sarjan, belah lah dulu. Tak payahlah. Betul tuan-tuan, nak berubat orang kena ni, kita kena kenal dia dulu siapa dia pangkat apa. Kita kena cek dulu dia pangkat apa. Jangan main terekam kamu kerja tak boleh. Tengok, wuih, ranking inspektor, aku baru saja minta maaf, cari orang lain. Satu, lintasan. Yang kedua, hantaran, kiriman. Dia marah seorang, jumpa bomba sakai musiam, kau buat orang tu. Untuk bomba tu pun dapatlah dia RM60, kena. Dia kirim pergi, hantar pergi, kena. Sama juga nak berubat pakai ranking juga. 2. Dan yang ketiga, warisan. Yang dia belah oleh tok nenek dia. Yang dia belah tok nenek dia tu. Betul Islam melarang berdamping dengan jin. Kita dilarang berdamping dengan syaitan. Sebab yang berdamping dengan syaitan, akhirnya syaitan menjadi qarin. Bila syaitan menjadi qarin, lama-lama dia jadi turun-temurun, akhirnya jadi saka. Itu yang dinamakan saka. Ada dengar tak? Jadi kesimpulannya, itulah soalan tadi, nak komunikasi dengan makhluk ini bukan calang-calang orang dan bukan sembarangan orang. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya, bagaimana cara untuk mendidik hati untuk sentiasa bersangka baik? Mendidik hati hanya satu cara saja untuk mendidik hati, nak membentuk hati. Walaupun pujangga Melayu kata, kalau kita beri sekeping hati yang putih bersih, yang elok kepada seorang manusia, tak mustahil manusia itu akan merosakkan hati kita. Tapi kita bagi sekeping hati yang hancur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan pulihkan hati kita. Cara mana? Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah, dengan zikir Allah saja akan tenang tenteramlah hati. Jadi orang yang nak melembutkan hati dia, nak melonakkan hati dia, nak bentuk hati dia, maka dengan perbanyakkan zikir. Sebab itulah orang-orang tasawuf, orang yang suka hampir diri kepada Allah, dia orang banyak berzikir.
Sebaik-baik zikir kata Nabi, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Amalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Insya-Allah tenang tenteram. Itulah cara dia. Lain tak ada. Wallahu a'lam. Dan seterusnya, bagaimana cara untuk mengelak debu-debu riba di akhir zaman? Debu-debu riba di akhir zaman. Debu-debu riba. Benar debu-debu riba kan? Dia tak payah sebut debu-debu lah, sebut riba lah, sudahlah. Tuan-tuan, ya, ini realiti. Macam mana tak mengelak dari riba? Yang kita takutnya bila banyak sangat kita terlibat dengan riba. Allahu Akbar. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, idza zahara az-zina war riba fi qaryatin ahallat bihimul bala. Bila satu kampung tu banyak berlaku zina, banyak terlibat dengan riba, maka mereka layak ditimpa bala, dan antaranya banjir. Dalam syarah hadis ini, ulama kata di antara punca berlaku banjir dua sebab. Yang pertama, banyak berlaku zina. Yang kedua, banyak berlaku riba. Mungkin di kampung tuan-tuan, di Taman Temeloh Jaya mungkin tak ada zina, mungkin tak banyak zina, tapi riba. Beli rumah cash ke hutang, beli kereta cash ke hutang, beli motosikal cash ke hutang, beli peti ais cash ke hutang, beli TV cash ke hutang. Semuanya hutang. Bila banyak hutang, banyak riba tak? Itulah. Kalau sebuah rumah berpuluh-puluh riba, setiap rumah ada riba, ada banyak sangat riba, itu sebab-sebab Nabi kata berlakunya banjir. Itu puncanya. Maka sebab tu macam tak nak riba. Hari ini alhamdulillah tuan-tuan, banyak institusi keuangan yang menyediakan kepada kita pinjaman-pinjaman tanpa riba. Ya, yang kita katakan perbankan Islam. Banyak hari ini. Ya, termasuk ada bank-bank yang kita biasa bank Islam. Bank pun ada Islami. Banyak bank Islam, maka jangan terlibat dengan riba. Gunakan bank-bank yang tidak ada riba, yang melibatkan pinjaman, walaupun cara bayar balik lebih mahal, lebih tinggi harganya daripada bank-bank konvensional yang menyediakan riba. Tuan-tuan nak dosa ke nak bayar banyak? Pilihlah sendiri. Kalau nak dosa, bayar kurang sikit lah, tapi dosa kena. Tak nak dosa, bayar balik banyak sikit, tapi dosa tak ada. Nak yang mana? Pilih sendiri. Wallahu a'lam. Baik, saudara, seterusnya adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi diperlihatkan kepada ramainya golongan wanita jadi ahli neraka. Apakah sebab ramai wanita jadi ahli neraka? Ya, mungkin saya tak sentuh tadi ya. Sebab masa Nabi dibawa naik ke Sidratul Muntaha, Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Yang bermaksud mata Nabi tak mendusta apa yang dia nampak. Apa yang dia tengok, mata tak mendustakan dia, walaupun dibawa melawat syurga, dibawa meninjau neraka. Afatumaruna ala ma yara, masih kan kita nak pertikaikan apa yang Nabi nampak dalam Isra Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia sampai di Sidratul Muntaha. Di situlah indaha jannatul ma'wa, terdapatnya syurga jannatul ma'wa. Mana Nabi dibawa melihat syurga dan dibawa meninjau neraka dalam Isra Mi'raj berdasarkan ayat-ayat ini. Jadi masa Nabi tengok syurga, masuk syurga, Nabi tak boleh nak cerita macam mana syurga. Orang Melayu kata hingga tak terkata. Nabi masuk syurga, tapi tak boleh nak cerita macam mana syurga tu. Kalau syurga Nabi tak ada cerita, wajah Allah boleh cerita? Lagi tak boleh. Musa tanya wajah Allah macam mana, Nabi tak ada cerita macam mana. Baik, jadi Nabi masuk syurga. Cuma bila Nabi balik ke dunia, Nabi kata apa? Qala Rasul,
fiha ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Masa aku masuk syurga, kata Nabi, aku tengok syurga tu terdapat benda-benda yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar cerita, dan tak pernah terlintas di hati-hati anak Adam. Itu syurga, habis. Tapi bila Nabi pergi meninjau neraka, walaupun pada ketika neraka belum orang masuk lagi, tapi dibayangkan, diimaginkan neraka yang Nabi tengok itu bakal dihuni majoritinya wanita. Itu soalan tadi tu. Jadi bila Nabi turun ke dunia lepas Isra Mi'raj 2-3 bulan, pernah Nabi berkhutbah, Nabi berceramah khusus untuk wanita. Maka dalam ceramah Nabi, ada Nabi sebut, Nabi kata apa? Qala Rasul, ya ma'syaran nisa tasaddaqna 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 fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah banyak-banyak, bersedekahlah, bersedekahlah. 3 kali Nabi ulang, wahai wanita, bersedekahlah, berdermalah, infaklah. Kerana masa aku tengok neraka dulu, aku dapati ramai penghuninya wanita. Tiba-tiba qalat imra'atun minhunna jazlah, seorang wanita perempuan cara tersipu-sipu angkat tangan tanya, ma lana ya Rasulullah, pasal apa kami wanita ramai masuk neraka ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, qala, kata Nabi, 2 sebab kamu perempuan ramai masuk neraka. Yang pertama, kata Nabi, taksurnallah. Yang kedua, wa takfurna bil asyir atau kama qala. Tu Nabi kata, bukan saya kata. Punca ramai perempuan masuk neraka, yang pertama Nabi kata taksurnallah, banyak li'an. Li'an tu mengupat, mengata, duk cerita hal orang, duk sebut hal orang, tu li'an. Tu kerja orang perempuan tu. Dia orang lelaki pun sama, lebih kurang juga. Macam perempuan lebih sikit, orang lelaki kurang sikit. Orang lelaki pun mengata juga tu, hebat juga. Cuma orang perempuan lebih sikit, satu kurang lagi, yang satu lagi tu wa takfurna bil asyir, mengingkari kebaikan suami. Itulah punca ramai perempuan masuk neraka. Tak hormat suami, tak taat suami, tak tahu nak layan suami, tak tahu nak Allahu Akbar. Itulah sebab saya kata, kadang-kadang kita tak sedar ni isteri-isteri kita, tuan-tuan. Bila isteri kita keluar rumah mungkin tak banyak dosa, tapi bila dia balik ke rumah, Allahu Akbar, dengan suami dia, malaikat belah kiri tak berhenti-berhenti tulis dosa dia. Dia balik rumah, suami panggil ma, tu suami panggil nama dia macam malaikat tulis tulis. Buat kopi abang cawan. Alah abang, saya pun penat baru balik abang, penat abang buat sendiri. Abang buatlah sendiri. Tu, tak berhenti malaikat tulis dosa bini tu. Ya. Itu punca ramai masuk neraka. Habis kenapa yang Nabi suruh derma banyak tadi? Ulama pula kata, bila seorang perempuan, seorang isteri, dia suka berderma, suka bersedekah, maka dia ada 2 peranan. Apabila dia suka bersedekah, maka akan mengurangkan dosa yang menyebabkan dia masuk neraka. Dan yang kedua, dengan suka bersedekah boleh mengurangkan sifat suka mengata, boleh mencegah sifat suka mengata. Sebab itulah Nabi kata tasaddaqna tasaddaqna tasaddaqna. 3 kali Nabi sebut supaya wanita bersedekah. Jadi itulah kesimpulannya dapat jawab soalan tadi, supaya wanita kena rajin bersedekah. Dan memang pun hari ini memang orang perempuan rajin bersedekah, orang lelaki ni kedekut sikit. Ya. Ini pengalaman kami lah. Pengalaman kami ni dalam kebaru ilmu kami cari dana. Kalau ceramah depan orang lelaki macam ni, tak banyak macam derma. Tapi kalau ceramah depan wanita, best. Banyak sedekah, banyak derma. Orang perempuan bagus, dia suka derma. Amalan ini saya tahu lah, insya-Allah. Allahu a'lam. Terima kasih Datuk Seri Dr. Bapak Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Untuk akhirnya 5 minit
Untuk makluman tuan-tuan ya, Mahat tahfiz kami di Taman Miru Ipoh Perak yang dah beroperasi 10 tahun lebih dah, dan kita dah sediakan semua yang lain semua dah ada, termasuk yang terbaru surau yang kami bina di Mahat tahfiz kami. Kos dia 1.7 juta hasil sumbangan sedekatin jariah orang ramai. Kita bina surau kita 1.7 juta. Alhamdulillah. Dan sekarang kita nak cari dana nak bina rumah penempatan untuk guru-guru, termasuk rumah staf. Dia kena memandangkan di atas staf kami yang duduk di tempat bilik-bilik yang tak selesa, mereka pada berkeluarga. Jadi kita cadang nak buat satu komplek yang kemas sikit, dia yang kosnya 600,000 nak buat kos komplek. Dan baru-baru ini untuk makluman tuan-tuan ya, masa sebelum kami bercadang nak buat komplek ini, ada orang nak jual tanah. Kebetulan sepadan dengan tanah kami, ada orang nak jual tanah setengah ekar lebih dengan harga 70,000. Kita amat-amat memerlukan tanah, nak perluaskan kawasan Mahat tahfiz kami. Dia nak jual 70,000, duit tak ada, tapi kami nak beli. Akhirnya kita buat kembara ilmu. Kita pergi belah selatan, kita pergi masjid-masjid nak kumpul duit. Pertama kami singgah di Masjid MITC Aikroh Melaka bulan 11 tahun 2018. Singgah di Masjid Aikroh Melaka bagi ceramah macam ni lah. Habis ceramah saya beritahu tuan-tuan, kami nak beli sebidang tanah nak diwakafkan untuk Mahat tahfiz kami, harga dia 70,000. Jadi minta tuan-tuan tolong bagilah, bantu kami sumbangan untuk beli tanah. Habis saya bercakap, datang seorang hamba Allah, Ustaz, tak apalah kalau Ustaz nak 70,000 saya bayar. Seorang bayar 70,000. Habis, tak cakap banyak lagi dah. Selesai tanah. Seorang bayar 70,000. Dapat tanah kami dah, alhamdulillah, dah selesai semua, dah bayar duit, dah jadi. Sekarang nak buat rumah pula. Nak buat rumah guru, kami sedang cari dana untuk bina komplek rumah guru dan staf. Yang kosnya insya-Allah 600,000. Kalau siapa yang nak bagi 600,000, boleh angkat tangan ni. Tak payah cari tempat lain lagi. Dia. Untuk makluman tuan-tuan, bila sebut sedekatin jariah tuan-tuan, ulama-ulama tasawuf banyak menyebut, apa dia kata, cara terbaik, cara paling baik untuk tuan-tuan kumpul pahala hanya melalui sedekatin jariah. Tuan-tuan buat kebaikan, datang dengan ceramah, dapatlah pahala 10 pahala. Tapi kalau tuan-tuan buat sedekatin jariah, bukan 10 pahala lagi dah. Lepas tuan-tuan meninggal dunia, pahala yang mencurah-curah sampai. Cuma tuan-tuan bayangkan, yang bayar 70,000 tadi tu, kalau dia mati banyak mana pahala dia dapat? Sekarang dapat pahala dah. Kalau dia mati besok, 70,000 tu banyak mana pahala dia agak-agak lah. Kalau malam ni tuan-tuan bagi RM1, tuan-tuan bagi malam ni. Kalau tuan ikhlas bagi RM1, tak apalah, buat macam mana, RM1 dah. Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah kata perbandingan. Allah bawa satu perbandingan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah. Ini jalan Allah lah ni, nak buat rumah wakaf. Rumah wakaf untuk guru. Ini jalan Allah. Maka Allah kata samalah seperti tuan-tuan tanam sebiji benih. Malam ini kalau RM1 tuan-tuan bagi, berarti tuan-tuan tanam sebiji benih. Ambatat, tumbuh kata Allah, dan mengeluarkan 7 dahan. Fi kulli sumbulah, setiap dahan mengeluarkan 100 biji buah. 7 dahan berapa? 7 dahan berapa? Kalau 1 dahan 100, 7 dahan 700. Wallahu yudha'ifu, Allah ganda kali 2 lagi. Berapa? Berapa? Kalau RM1 boleh dapat 1,400 pahala. Kalau 70,000 banyak mana?
Itu daripada pahala duit bagi itu. Yang jariahnya apa dia? Jariahnya bila siap Allah tu nanti digunakan, itu nama dia dividen. Yang 1,400 itu lain, yang jariah itu lain. Kalau kita labur saham dunia, dividen dibayar setahun sekali, betul tak? Macam tahun ni siapa masuk bank rakyat, ada masuk labur bank rakyat, siapa masuk bank rakyat, tahun ni bank rakyat bagi dividen 13%, betul tak? Siapa labur bank rakyat 100,000, dia akan dapat 13,000 dividen. Tapi bank rakyat bayar setahun sekali, betul tak? Setahun sekali. Tapi kalau tuan labur bersama kami 100,000, dividen bukan setahun sekali. Ya, selagi rumah itu diguna pakai, maka pahala mencorah-corah sampai walaupun selepas tuan-tuan meninggal dunia. Betul kata ulama tasawuf, itu cara terbaik untuk kumpul pahala. Nabi sebut dalam sabdanya, qala Rasul, idza mata ibni Adam in qatta'a amaluhu ila min thalas. Mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya, tertutuplah rekod pahalanya, kecuali 3 perkara kata Nabi. Pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang tak putus-putus pahalanya walaupun tuan meninggal dunia. Cuma tuan bayangkanlah, lepas kita meninggal dunia lagi ratus tahun, ribu tahun nak kiamat, pahala mencorah-corah sampai kepada kita. Itulah cara terbaik untuk kita mengumpul pahala. Wallahu alam. Mudah-mudahan malam ini tuan-tuan sama-samalah kita merebut peluang untuk melabur saham akhirat yang pahalanya Allahu Akbar. Ya, kami sediakan kaunter sana, tuan-tuan bolehlah lepas sembahyang syak nanti pergi ke kaunter kami di sana. Selain daripada tuan-tuan untuk melabur sedekah jariah, tuan-tuan boleh beli saham wakaf sama untuk diri, untuk keluarga, untuk yang dah meninggal, niat sebagai sedekah jariah. Insya-Allah kami sediakan di sana. Wallahu alam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas cerita dan masalah. InsyaAllah kita beberapa satu dua soalan kita sempat jawab kerana masa yang terbatas. Minta maaf. Kami jumpa lagi pertemuan akan datang. Tuan saya mohonkan itu kalau boleh poster itu edarkan dalam media tak apa. Kita cetak banyak. Edarkan kepada kawan kita yang tak hadir, bagi kita dan menyiapkan gambar masukkan di Instagram, Facebook, WhatsApp kita, dan dapat ramai lagi gambar tahu ataupun maklum info kaitan dengan hajat kami di kompleks Stadion Jakarta. Apa yang dihajatkan dalam nombor yang disebutkan oleh Menteri Betul tadi. Atau kalau dalam tak duit boleh masukkan ke dalam nombor akaun yang tertera pada poster tersebut. Dan masa belakangnya saya jemput tuan untuk datang ziarah. Nombor telefon itu nombor telefon saya. Kita boleh datang ziarah ke kompleks Stadion Jakarta, kawasan Mahat kami dan kawasan air terjun dan dusun buah-buahan. Kita musim buah, kita makan banyak insya-Allah. Tapi saya tak ada masalah tinggal di kampung. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan pada malam ini mudah-mudahan kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia untuk bertemu dengan Ramadan yang mubarak. InsyaAllah beberapa hari saja lagi. Tapi kalau takdir malam ini kita nanti tuan-tuan, mungkin ibadah sedekah yang kita ni lah, ibadah yang terakhir yang kita dapat sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ini tuan-tuan boleh berwakaf, berinfak. Mudah-mudahan Allah terima amal kita, amin kita semua. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Saya serah balik kepada pengacara bertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.